Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama, marilah sama-sama kita merasakan diri kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pilihan yang Allah bagi untuk duduk dalam ruang-ruang Ramadan, ruang-ruang keampunan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, jutaan terima kasih kepada pihak TLDM yang sudi menjemput. Terima kasih banyak Datuk Hanafiah yang sudi bersama pula pagi ini. Saya rasa ni kali kedua saya datang sini. Ustaz Ghani, betul ke? Kali kedua kan ya? Bila tengok WhatsApp tu rasa macam pernah datang lah. Baik, pagi ni lebih kurang 1 jam kita nak beri peringatan untuk diri kita sendiri. Moga-moga dengan apa yang kita ada, kita boleh share dengan ahli keluarga kita, dengan siapa-siapa je lah, kawan-kawan sahabat andai kita. Berhubung dengan Ramadan, yang semua orang tahu bahawa Ramadan di dalamnya banyak sangat kebaikan. Cuma manusia leka daripada merebut peluang yang dipinjamkan oleh Allah SWT. Surah yang biasa kita dengar, bila mana Allah menyebut dalam surah pendek yang biasa kita dengar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surah yang menjadi pusingan bacaan kita dalam solat. Kalau solat sendirilah, sebab tu kalau tu imam panjang rasa lain macam kita. Itu memang biasa manusia macam tu. Jadi Allah kata wal asr, demi masa, demi ruang, demi peluang yang Allah pinjamkan kepada manusia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya ramai daripada manusia, mereka itu berada dalam keadaan yang lalai dan rugi. Kenapa? Disebabkan semua manusia diberi pinjaman yang hampir sama, keadilan yang hampir sama, ruang yang hampir sama, tetapi manusia tidak cuba untuk merebut peluang yang disediakan oleh Allah SWT. Malah yang lebih buruk adalah kita tak rasa kasih Allah kepada kita. Dalam menjalani kehidupan kita tak rasa cintanya Allah SWT. Ulama' sebut ada 3 benda kalau kita jatuh cinta kepada seseorang. Ada 3 syarat. Syarat pertama, selalu sebut namanya. So, kita dulu cek. Sebelum kita nak tengok kasih Allah, kita dulu cek. Kita tu kasih ke tidak? Kasih yang pertama sekali adalah, kata ulama' tasawuf, siapa-siapa yang kasih kepada seseorang, syarat pertama dia selalu sebut namanya. Kalau kasih Allah, sebut nama Allah selalu. Zikrullah dia selalu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir yang paling besar, afdalu zikri, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebut nama Allah, sebut nama Allah, sebut nama Allah. Sama juga, kalau kita sayang Nabi, sebut nama Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama juga kalau sayang bini. Oh kan, saya biasa bahasa mudah lah. Kalau isteri tu nampak formal sangat kan ya. Jadi sayang bini macam tu. Isteri kita, untung orang perempuan. Orang perempuan semua lagu nama perempuan. Azizah daripada zaman P. Ramlee. Oh Fatimah, Fatimah Mas Ayu tu kan. Apa lagi? Macam-macamnya lagu. Isabella, semuanya nama perempuan. Tak ada tiba-tiba dengar oh Aswad, tak ada. Contoh kan, contoh. Buat album confirm tak laku kalau nama lelaki. Itu. Maka sebut nama dia. Itu tanda. Yang kedua, tanda kita kasih kepada seseorang ni, yang kedua adalah kita nak duduk bersamanya. Kalau kita sayang pada Allah, mana tempat yang mana Allah suka? Masjid lah, solat jemaah.
Mana yang Nabi suka kalau kita sayang pada Nabi? Majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang isteri kita suka? Shopping mall, bawa beli tudung bawal, tenggiri, kembung, jenahak dan sebagainya. Tak apalah, itu tanda. Dan yang ketiga kata ulama selepas sebut namanya, duduk bersamanya, dan last kali tunaikan permintaannya. Bila Allah kata aqimus salah wa atuz zakah, Allah kata salat, kita salat. Allah kata zakat, kita zakat. Nabi SAW suruh kita puasa, kita puasa. Ya, semuanya. Maka isteri kita suruh pada kebaikan, suami suruh pada kebaikan. Jom proceed, calo bete, calo karte. Indahnya kehidupan manusia. Baik, kalau dah kita rasa kita kasih dan sayang pada Allah, jom kita cek kasih sayang Allah. Dalam keadaan daripada bulan Muharram sampailah bulan Syaban, yang kadang-kadang kita orang Melayu tak hafal. Dia hafal Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Tiba-tiba cucu tanya, Tok, bulan Islam kan mula dengan Muharram. Lepas Muharram apa tu? Atuk lama fikir, lepas Muharram Muhalal. Bukan. Aduh, kan. Kalau letak ada nasyid Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ajaib ni kita. Ada nasyid pun tak hafal juga. Allahu Akbar. Itulah manusia namanya. Baik, daripada bulan Muharram sampai Syaban, kita dalam keadaan mungkin lalai, amalnya kurang, langgar perintah Tuhan. Sayangnya Allah Ta'ala, dia buka lagi Ramadan untuk kita. Langgar. Bukan kata orang biasa, kami ustaz-ustaz pun dosa banyak. Siapa yang kata tak dosa? Semua orang berdosa. Dosa besar maupun yang kecil, sengaja maupun tak sengaja, tersembunyi maupun nyata, dahulu maupun yang sekarang juga. Semua lebih kurang macam tu je. Manusia tak dapat lari daripada dosa kerana itu fitrah manusia. Sebab itu bila orang tanya, Ustaz, macam mana nak jadi orang yang hebat? Orang yang hebat bukan orang yang tak pernah buat dosa. Orang yang hebat adalah orang yang melakukan dosa, pernah melakukan dosa, dan kemudian dia beristighfar, mohon ampun dan memperbaiki kehidupan dia ke arah yang lebih baik daripada yang semalam. So simple. Maka sebab itu kita harus, yang paling kita nak adalah keluar daripada kerugian yang kata tadi, innal insana lafi khusr. Keluar daripada kelalaian. Kerana ulama sebut jenayah yang paling besar dalam seseorang hidup dia adalah lalai. Nama tak ngaji Quran? Relax lah dulu. Relax dulu sampai umur 60. Cucu tanya, Atuk, ni bukan mat asli ke? Bukan, mat palsu. Belum tanya man arid li sukun. Kan tu, belum tanya lagi. Maka kita tangguh lagi. Itulah sifatnya. Manusia dia lalai dan kadang-kadang dia tak perasan kelalaian itu. Baik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kasih, dia bagi kehidupan. Kalau kita buka dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-42, kita boleh baca bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam dua jenis ruh. Ruh yang pertama Allah genggam dan kemudian Allah simpan dan tidak lepaskan melainkan yub'atsun, pada hari kebangkitan orang yang meninggal dunia. Ruh yang kedua Allah genggam dan Allah pegang sehingga waktu pagi dan Allah lepaskan balik, dia masuk balik dalam tubuh badan. Ruh orang yang hidup seperti kita. Kasih sayang Allah, kita berada pada ruh yang kedua dan kita dapat sampailah pada pagi ini, alhamdulillah, sahur. Allahu Akbar, nikmat bangun pagi tadi. Sahur, Allah tengok pun dahsyat. Orang Melayu punya sahur dahsyat. Udah macam kenduri arwah. Sahur. Kalaulah sahur macam kenduri arwah, kau tunggu berbuka, mau kenduri kahwin sekarang. Patutnya simple-simple je lah. Tapi tak. Maka kaedah yang pertama, jom kita tengok. Yang pertama sekali, yang kita nak sebut, kenapa Ramadan adalah kasih Allah. Allah kasih, Allah bagi kita. Dalam Al-Quran terutamanya,
Allah sebut dengan begitu jelas. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Wahai orang yang beriman, telah difardukan atas kalian itu berpuasa seperti mana orang-orang yang terdahulu, agar jadi apa? La'allakum tattaqun. Tu kasih sayang Allah. Allah bagi kita puasa Ramadan dalam tempoh 365 hari. Dia bagi 29 atau maksimum 30 hari. Dalam tempoh 1 tahun, hanya 1 bulan saja. Kenapa Allah bagi? Sebab 11 bulan tadi kita lalai. Kenapa tak puasa Syakban? Contohnya lah. Tak tahan. Kan? Kenapa tak puasa Isnin? Sunat aja. Kenapa tak puasa hari putih? Pun sunat juga. Kenapa tak puasa 9 Zulhijjah? Pun sunat juga. Akhirnya sampai ketua kita pakat menyunat. Sunat. Begitulah keadaannya. Allah. Ruginya manusia. Dalam keadaan, sebab tu indahnya, orang yang amalan sunat ni, dia lebih kuat sebenarnya. Fardu kita tahu, aku buat dapat pahala, tak buat berdosa. Buat masuk syurga, tak buat masuk neraka. Mau tak mau kena buat juga walaupun terpaksa. Tapi bab sunat, dalam keadaan orang lain bukan main, satu talam nasi Arab Hadramaut, nama restoran pun maut, kan? Bayangkan, kita boleh puasa dan tahan tak makan. Itu ada kekuatan besar tu. Jadi apa yang kita perlu buat, kita nak tengok diri kita pada hari ini dengan nikmat yang Allah bagi, iaitu apa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Allah bagi puasa bukan sia-sia. Allah bagi ibadah puasa yang 29 hari atau 30 hari ini dengan tujuan la'allakum tattaqun, untuk angkat manusia jadi takwa. Dengan asbab takwa tu Allah ada point nak bawa kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sia-sia. Dalam keadaan puasa tu pun ada rukhsah juga, kemudahan. Orang yang musafir, kalau dia tak mampu tak payah. Orang yang bertugas dalam tugasan yang berat dan membebankan, tak payah. Orang yang pergi berperang, kalau kita baca dalam hadis-hadis cerita tentang perang Badar, walaupun cerita banyak cerita palsu, perang Badar banyak cerita. Banyak orang kata bahawa lihatlah tentera-tentera Rasul SAW dalam perang Badar, mereka perang dan menang dalam keadaan mereka puasa. Baca hadis bagi betul. Kebanyakan daripada mereka telah diberi kebenaran oleh Nabi SAW untuk berbuka. Kerana itu bagi kekuatan. Tapi itulah manusia. Maka kita melihat di sini, Allahu Akbar. Rupa-rupanya Allah bagi puasa tu bukan saja-saja. Sebenarnya kita buat, Allah tak ada kesan apa-apa, kita tinggal. Allah tak ada kesan apa-apa, yang kesannya kita. Kita buat, kita dapat. Kita tak buat, kita rugi. Itu je. Maka bila mana Allah bagi puasa, jaga puasa dengan baik. Untuk rasa kasih sayang Allah, perform, bagi prestasi kita 110%. Perbaiki amalan tahun ini lebih baik daripada amalan tahun lepas. Sebab disebabkan puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, jadi orang bertakwa, dakhalal jannah, masuk syurga Allah Ta'ala. Maka jaga puasa. Macam mana jaga puasa dengan baik? Pertama sekali, niat lillahi ta'ala. Jangan ada kan dekat masjid kita lepas tarawih, niat nawaitu saumagodin, udah macam tadika kita. Niat sebenarnya tak ada kena-mena dengan mulut pun, niat kat dalam hati cukup. Awak bangun buka puasa sembang anak kan, jangan lupa niat je. Itu tahulah tu, khasat dah ada dalam badan dah cukup. Bahawa ini nawaitu saumagodin, tiba-tiba terlupa arba'ah rakaatin, 4 rakaat pula tu. Yalah, sebab kita lafaz dalam al-lughatul arabiyyah, kemudian kita faham al-lughatul jawariyah. Jadi tak faham. Kadang orang Melayu dia besarkan bahasa Arab. Dia besarkan bahasa Arab. Asal Arab aja hebatlah dia kata gitu. Akhirnya percaya dengan Tok Arab bawa nasi Arab mai sini. Tok Arab angkat talam, hadza sunnah ya ayyuhal Melayu, wahai orang Melayu. Hadza sunnah. Saya kata la, hadza punna. Semua menyusahkan orang semua tu. Tapi itu hakikatnya. Orang Melayu harus bangun dari 2 perangai dan 2 sifat yang sebetulnya diperbetulkan dengan sekadar segera. Kurang fikir, kurang zikir. Kurang fikir. Asal dalam WhatsApp,
Terus percaya. Ustaz cakap tak percaya lagi, WhatsApp percaya dulu. Kurang fikir, kurang zikir, malas merenung nas-nas yang sahih, malas merenung hadis-hadis yang sahih, sehingga kita percaya itu, kita percaya ini dan sebagainya. Ya, maka ketahuilah, banyak kami belajar ilmu hadis dan beri tumpuan sikit pada ilmu hadis, lalu kami fikir lebih banyaklah supaya kita hantar sesuatu yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kena betul. Kalau niat salah, salah alamat. Maksudnya niat ni macam alamat, tulis address sampai pada tempat yang salah lah, sebab salah alamat kita salah. Tapi kalau buat alamat dia betul, insya-Allah sampai. Apa-apa amalan, ada orang perempuan, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada orang perempuan, gumpulan orang lelaki tanya, ya Rasulullah, kami ada seorang sahabiah, fulanah, seorang fulanah, siang harinya puasa sunat berpanjangan, malam tahajud enggak pernah ditinggalkan, sedekahun jariyah berpanjangan, ngaji Quran tak pernah dilupakan, tapi mulutnya selalu nyakitkan hati teman. Di mana dia ya Rasulullah? Kata Nabi, la khaira fiha, tiada kebaikan atas amalnya. Hiya min ahlin nar, dia ahli neraka. Dahsyat. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, ada seorang fulanah perempuan ini, solatnya hanya maktubah, solat fardu sahaja. Ya, solat tahajud tak pernah, selalu terkejut. Contohlah, contoh. Dan hanya bersedekah sepotong keju, itu saja harta dia ada. Tapi dia tidak pernah menyakitkan hati temannya. Maka kata Nabi, hiya min ahlil jannah, dia masuk syurga Allah Ta'ala. Nah, ya, sebab itu dalam hal kita masuk dalam bulan Ramadan, nak rasa kasih sayang Allah betul-betul, maka niat bagi ikhlas. Bila niat berlaku bila? Antara lepas Isyak sampai subuh. Niat kalau sebut di mulut tapi tak datang di hati pun tak guna tak? Di mulut betul, hati tak betul. Solat zuhur. Niat, usalli fardu zuhri. Hati ni, dia ingat macam asar. Baru bangun tidur, terjaga-jaga, lah, akan solat. Maka hati ingat asar. Waktu tu waktu zuhur. Tapi mulut sebut zuhur. Maka hukumnya solat tersebut tak sah. Jadi yang kira kat mulut ke kat hati? Kat hati. So hati paling penting. Itu Hindustan kata, dil to pagal hai, dil divana hai. Hati boleh jadi gila, hati boleh jadi rosak dan binasa. Tuan-tuan, kalau tak jaga hati kita, tuan-tuan, ni, berapa lama kita pakai? 2 tahun lebih. 18 hari bulan 3 tahun 2020. Sarung sampai sekarang, bismillah tak baca. Kita iya. TLDM lagi untung, dapat percuma lagi tu yang sama dengan baju tu. Kan ada khas lagi. Sarung ni, kita duk ingat benda ni boleh menyelamatkan kita. Hati-hatilah. Iman tu kena jaga. Mana sifat kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Paling tidak baca bismillah, pendek pun tak apa. Bismillah sarung. Kita beratur nak pergi pump hand sanitizer tu. Hand sanitizer bukan hand lah, face sanitizer pun kalau boleh nak bubuh di muka ke. Ada baca bismillah, tak ada harapan. Masa beratur panjang nak ambil dos pertama, dos kedua vaksin tu, kan masa tu panjang waktu dia. Kena menunggu sampai kadang-kadang 2 jam. Masa pergi cocok, mana ada baca bismillahirrahmanirrahim, ta'ala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang ada, ambil gambar, buat rekod macam ni. Tunjuk bahu dia. Paling buruk orang perempuan yang rekod tu. Kan? Apa yang ada? Selesai, habis. Sampailah 2 tahun. Doa tolak bala. Dan nak habis dah bala tu. Tak hafal-hafal kita. Tu imam baca, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Kita setahun yang pertama, tuan-tuan perasan tak? Perempuan perasan tak? Allah penjarakan kita dalam rumah mana tak boleh pergi. Tentera lain lah. Kami orang awam ni Allah penjara betul. Masjid tak boleh pergi, pasar tak boleh pergi, surau tak boleh pergi, kerja tak boleh pergi. Tak boleh pergi mana-mana. 365 hari tahun yang pertama tu, duduk, golek makan. Agak-agak doa boleh hafal tak? Kalau nak ikut, bolehlah hafal. Doa tu pendek je. Sampai dekat nak habis, dah endemik dah. Tak ngapa-ngapal.
Kenapa? Sebab kita tak fokus, lalai. Duduk di rumah, buka radio. Vadakaro nahi chodo, gitu merasar, jahatum ho, vahame bihu. Datuk, sambung. Datuk orang Johor Tak disambung pasal tak duduk rumah. Okey. Okay. Baik. Kelalaian manusia sentiasa berpanjangan terus-terus. So, yang pertama sekali tu, jagalah niat kita untuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kena betul. Ya, bila niat betul, yang paling seterusnya, pagi mulakan dengan baik. Kita punya sahur, kerana pesan Nabi nampak kecil tapi besar. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalamnya ada keberkatan. Apa maksud keberkatan? Makanan yang masuk, minuman yang masuk, jadi darah daging yang kembali taat kepada Allah Ta'ala. Itu keberkatan. Itu kemakbulan. Dia tak jadi beban untuk solat tahajud. Dia tak jadi beban untuk baca Quran. Dia tak ada. Kita terasa berat. Memang terasa berat. Elok bazar Ramadan ni 20 lorong boleh berjalan. Balik-balik sembahyang maghrib. Allah. Baru takbir. Tu kan. Tu imam solat tarawih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tu imam 3 pinggan tambah. Sahur ni kata Nabi, jangan ditinggalkan kerana dalam sahur itu ada keberkatan, ada kemakbulan, ada kemurnian, ada kedamaian dan ada kesihatan. Cuma Nabi kata, seandainya kamu tidak mampu makan, maka cukuplah dengan beberapa teguk air. Memadailah. Kita tarawih dekat masjid. Masjid sekarang ni dah boleh buat makanan. Bungkus tu amak studio sorang-sorang bawa balik. Jadi makan pukul 11, tidur pukul 12, bangun pukul 5, kenyanglah perut. Macam mana nak buat? Tak payahlah makan lagi. Minum cukup, sahur, baca bismillah, minum 1 botol air, 1 gelas air, sudah memadai, cukup dah. Selesai perkara. Simple. Amal Nabi ni simple. Dia tak susah. Nabi tak pernah suruh kita buat amalan susah-susah. So, sahur dengan baik. Jaga solat jemaah subuh. Sebelum solat subuh, hati-hati jangan ditinggalkan lelaki maupun perempuan di masjid, surau maupun di rumah. Apa kata Nabi? Raka'atan al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat subuh, solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Rugi. Apa maksud dengan dunia dan seisinya? Kita solat sunat subuh, Allah beri persiapan, bagi kemudahan. Kalau nanti bila dia nak pergi kerja, Allah bagi kemudahan dalam urusan kerjanya. Allah bagi kemudahan dalam urusan kehidupan, perniagaan, pentadbiran dan sebagainya. Rahmat Allah Ta'ala bagi pada sebelum solat subuh. Mai solat subuh berjamaah, man sala subhi fi jama'ah faka'anna maqamal laili kulli. Siapa yang solat subuh berjamaah, maka baginya siang malamnya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Nikmat besar. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya solat di rumah, ya tak ada masalah. Solat jemaah ni boleh buat kat mana-mana je. Cuma orang yang syadid dan orang yang tak faham ni, dia kata, solat mesti kat masjid. Bagus solat di masjid. Sangat baik solat di masjid. Solat di masjid bukan hanya dapat 27, malah dapat khurfatum minal jannah, 2 taman daripada syurga Allah. Langkah kanan dapat keampunan, langkah kiri diberi tingkatan keimanan. Tapi solat di rumah dapat 27 tak? Dapat. Asal solat jemaah, solat kat pejabat, dapat. RNR, dapat. Mana-mana pergi berkelah, solat kat tepi pantai, dapat. Janji solat berjemaah. Kalau tak sempat ke masjid dan surau, maka jangan tinggal solat jemaah dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. InsyaAllah Allah bagi kebaikan. Ya, solat subuh dapat kebaikan. Besok datang kerja, jangan lupa satu kalimah yang Nabi pesan dalam riwayat Imam Muslim. Nak keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allah bagi kenikmatan pada kita dan kita bawa nikmat dan rahmat itu sampai ke tempat kerja kita. Allah pun mudahkan urusan. Dalam hadis Imam Muslim, siapa-siapa yang baca bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, dijamin padanya 3 perkara. Pertama, dia tidak akan sesat dari sudut keimanannya. Al-aqidah ahli sunnah wal jamaah. Dia tak akan sesat. Okey. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempercukupkan apa yang dia kurang.
Ada kemungkinan dia kurang harta, Allah tambah. Ada kemungkinan dia harta dia cukup, tapi jiwanya rasa kurang, Allah tarik keluar perangai, sifat atau sikap tamak dan haloba. Akhirnya dia jadi tenang. Dan yang ketiga, apa yang Nabi sebut yang ketiga? Yang ketiga adalah kita akan dijauhkan daripada mara bahaya. Kita dijauhkan daripada musibah dan balak bencana. Itu kita ambil puasa bagi elok. Puasa apa sebenarnya? Puasa ni dia ada dua. Satu puasa zahir, satu puasa batin. Puasa zahir ni maksudnya kita tak, dia lari daripada 4 perkara je sebenarnya puasa zahir ni. Jangan makan, jangan minum, jangan berjimat di siang hari bulan Ramadan, dan jangan muntah dengan sengaja. Yang lain-lain perempuan haid tu dah tentu dah. 4 perkara asas saja. Kalau makan juga berdosa tak? Tak berdosa. Kalau terlupa. Kan? Baru hari keberapa, tapi masih duk ingat macam tak puasa. Bangun pagi, pergi kat meja makan, tengok badak berendam baki semalam ada 2-3 ketut. Ambil makan. Habis 1 mangkuk. Anak tegur, mak, tak puasa. Oh, pocut. Hukumnya apa? Kata Nabi dalam hadis Bukhari, itu rezeki yang Allah bagi padamu. Teruskan puasamu. Sebab lupa. Minum dengan sengaja, bawa kereta, air 1 botol duduk kat tepi tu. Air tu daripada bulan Syaban lagi sebenarnya. Panas ni berhenti kat traffic light. Traffic light section 13, 200. Section 13 Shah Alam. 200 je menunggu kita. Tunggu. Yang 200 tu pun tak bergerak-gerak. Dia tunggu. Udah. Kan ada 7-8 lane. Kita pun dahaga lain macam. Kepiah elok ni. Songkok punya elok. Angkat ayak. Nah, go. Perasan macam orang sini tengok. Orang sebelah pun tengok. Lah, puasa. Habis botol. Maka hukumnya tak. Itu rezeki yang Allah bagi padamu. Dah habis. Yang ketiga, berjimat di siang hari bulan Ramadan. Yang tu memang sengaja. Tak ada orang pejam mata tak sengaja, tiba-tiba merangkak, oh pocut. Tak ada. Tak, maaf lah. Saya memang mengajar direct. Memang betul. Tak ada orang pejam mata, ustaz, saya tak sengaja, kau bohong lah tu. Tu kan. Baik. Yang keempat, muntah. Kalau dia staff, wanita yang tiba-tiba dia mengandung, datang pagi wek, tengah hari wek, petang wek, apa hukumnya ustaz? Hukumnya wek aje lah. Kenapa? Yang salah tu adalah apabila kita jolok dan muntah sendiri. Itu je. Yang kita perlu jaga tuan-tuan, puan-puan, tolong jaga hati-hati jangan batal puasa. Tapi manusia lupa untuk hati-hati jangan batal pahala puasa. Tu yang kita tak berapa jaga. Akhirnya datang-datang pancikat masuk kerja, pokpek mengata ke orang. Habis. Nabi kata sia-sia. Orang yang puasa di akhirat nanti dapat lapar dan dahaga aja. Maka sebab tu kita kena jaga ni. Jaga perkara yang lebih utama. Keluar daripada rumah dengan bismillahi. Tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Siang hari, don't worry. Kenapa? Kerja tuan-tuan, kerja puan-puan cukup istimewa dah. Kami orang awam duduk dalam keadaan selamat hasil perjuangan tuan-tuan dan puan. Standby je pun cukup menjadikan kami rasa tenang. Cukup, selesai. Kan ya? Kita duduk kampung kalau tiba-tiba masuk anggota tentera, walaupun dia sesak jalan je, pun rasa aman dan tenteram. Mana tentera dia nak pergi kan? Tapi kita dah rasa aman dan tenteram. Betul? Itu kami orang awam sangat menghargai. Saya ni dalam sekali ni program dekat Kem Sungai Besi, Kem Sungai Buloh di Khalid Al-Walid, Masjid Khalid Al-Walid. Merata ni ada program ni. Dan saya katakan siang hari don't worry. Jaga solat fardu. Alhamdulillah, yang lain buat kerja dengan baik. Kenapa? Bulan Ramadan Allah gandakan tugasan-tugasan kita dengan ganjaran pahala lebih daripada 700 kali ganda. Janji solat fardu harus jaga. Yang tu saja. Tak apalah kalau terpaksa solat lambat. Sebab Zuhur memang dibagi sampai waktu tu. Masuk katalah 1.19, kata 1.20, sampai sebelum masa, panjang waktu. Kenapa Allah bagi panjang waktu? Sebab siapa-siapa yang ada urusan lain, boleh pergi buat urusan lain. Bukan semua disuruh on the spot pergi brum dan meninggalkan yang lain. Tak boleh.
Kan ya, itu agama Allah Ta'ala ni, dia maha sempurna, syumul. Maka sebab tu, jom kita ambil ruang pertama dulu, iaitu ruang apa? Ruang yang mana Allah bagi la'allakum tattaqun, usaha untuk jadi la'allakum tattaqun. Apa kasih sayang Allah yang kedua? Kasih sayang Allah, bulan ni Allah bagi keampunan kepada kita. Besar. Dalam hadis pertama, Nabi sebut man sama Ramadana. Hadis yang kedua, man qama Ramadana. Hadis ketiga, man qama Lailatul Qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Siapa yang berpuasa Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadannya, yakni bertarawih, siapa yang menghidupnya malam Al-Qadrnya dengan iman pada Allah, harap ganjaran dari Allah, diampun dosa mereka yang telah lalu. Keampunan besar disediakan oleh Allah. Baik, keampunan hasil daripada puasa. Cantik, kita dah sembang dah tadi. Keampunan hasil daripada qama Ramadannya, salat tarawih. Menghidupkan malam tarawih. Tarawih, kita tahu tarawih boleh buat macam-macam. Kami belajar 4 mazhab dan kita dapati bahawa ada pandangan mazhab Imam Hanafi sampai 39-41. Yang duk gaduh 11 dengan 23 pasal apa? 8-20, 8-20. Orang dah habis, dia duk kira 8-20, 8-20 lagi. Orang dah habis dah. Cuba sesekali cuba 39 dengan 41. Tak ada harapan. Iya. Kaedah dia begini. Kaedah dia adalah, Nabi kata as-salatul lail mathna. Salat malam itu 2. Jadi kalau Ustaz, kalau saya nak buat 2 apa hukum ya Ustaz? Kalau buat 2 pun lebih baik daripada tak buat langsung. Itu saja. Tapi kebiasaannya Nabi buat 11. Zaman Sayyidina Umar buat 20. Mana-mana yang nak buat pun tak ada masalah apa-apa. Kerana semuanya sahih. Sebab Nabi tak pernah bagi tahu maksimum solat tarawih itu berapa. Nabi tak pernah bagi tahu. Jadi, buatlah berapa pun yang mampu. Cuma, disebabkan kita nak buat 29 malam. Janganlah buat panjang benar. Takut sampai 9 malam aja 20 tertinggal. Itu aja. Saya pusat tahfiz kami, malam pertama tahfiz, malam kedua pergi ke masjid, malam ketiga tahfiz perempuan, kemudian pergi masjid. Dia rotate macam tu lah, rotate macam tu. Dan saya selalu bagi tahu anak-anak saya 8 tambah 3. Kerana kita nak bertahan supaya istiqamah dan kita punya kelajuan itu kekal sampai habis. Kita tak nak buat banyak tapi dalam keadaan yang buat pula tu tak elok, laju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oi, panjang begitu panjang itu. Kita yang kat belakang pula tu je asma pergi habis. Tuan-tuan, saya selalu sebut sunnah Nabi, hadis sahih. Nabi kata, wahai imam, apabila kamu menjadi imam, pandanglah makmummu terlebih dahulu. Jadi imam, katalah imam menghadap sana, pusing dulu. Betulkan saf, kata macam tu, tengok makmum. Ya Allah, yang ada bakal-bakal jenazah belaka. Ya, tengok belah kanan, geng kencing manis. Yang tengah, geng gawut semua. Sini, geng kencing manis. Apa darah tinggi. Allahu Akbar. Jadi kita bagi ayat-ayat gaut cukup. Tak payah panjang-panjang. Ya sungguh. Apa susah no? Cuma sebab masjid dengan surau ni kadang-kadang dia orang ambil pelajar tahfiz. Pelajar tahfiz saya memang ajar. Suruh tengok dulu. Awak 17, makmum 71. Kan? Suruh tengok dulu. So baca yang mudah-mudah. Tapi kadang-kadang pihak masjid pesan, malam ni bagi 1 juzuk. Bergagor kepala lutut makmum. 3/4 daripada isi masjid tu setahun dah tak datang. Baru ni je datang. Jadi patutnya awak tackle dengan baik lah. Tapi itulah, malam pertama kita cuba 1 juzuk. Malam kedua tahan lagi, cuba malam ketiga tengoklah. Boom, kena 1 juzuk. Tobatlah home. Malam keempat separuh tak ada.
Separuh tak ada. Bila separuh tak ada, masjid punya pengurusi pegang mikrofon, tuan-tuan dan puan-puan. Lihatlah orang kampung kita iman tak kuat. Pandai pula ya. Pandai pula pengurusi mengata, yang tak datang ramai-ramai, bukan tak datang, dia datang berhenti di simpang, bincang dulu masjid mana baca pendek. Pergilah. Orang yang jaga salat tarawih, dia mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Buat tenang aja. Ya. Ini yang Nabi pesan. Nabi pesan di belakang kamu, wahai imam, ada makmum kamu as-saghir, budak kecil. Budak kecil tak boleh solat lama. Allahu Akbar. Baru bismillah garu. Lepas tu rasa lama tu imam baca, dia sembang belakang. Kau okey ke? Tu kan. Oh iya, sembang. Yang belah kiri, more dah ambil belum? Tu kan. Dia ambil dulu letak telah kangkang dia tu. Macam-macam keadaan. Budak memang macam tu. Yang kedua, kata Nabi, ada makmum kamu al-kabir, orang yang dah terlalu tua. Tak larat dah. Tambah-tambah duduk laikon, nak terkencing aja. Iya sungguh. Yang ketiga, ad-da'ifun. Ad-da'ifun kita lah da'if. Ya, pergi bazar boleh, tiba-tiba angkat takbir, menguap kan ya. Ad-da'ifun. Yang keempat ada al-maridun, orang yang sakit, dah tentu tak boleh solat lama. Al-hajatun, orang yang ada hajat. Mungkin lepas solat tu dia nak ambil mak dia di kampung, nak pergi ambil anak dia di asrama, nak itu, nak ini, ada urusan. Maka Nabi pesan, wahai imam, ringkas dan mudahkan bacaanmu. Tetapi ketika kamu solat sendirian, bacalah panjang mana yang kamu suka. Tu imam kita pun pelik. Allahu Akbar. Itu solat sendiri. Allah. Makmum pun terfikir, tu imam ni azan ke? Apa panjang no? Iya sungguh. Hati-hati. Biar hati-hati. Bila turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu sendirilah tu. Kalau jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Imam nama je Haji Sabar. Kau tunggu lah. Kalau solat sendiri, Inna a'tainakal kautsar. Kalau sendiri, tiba-tiba Yasin. Kita kat belakang kata habis malam ni, habis. Habis dah. Pakai ghostan seluk-seluk. Dah lah waktu kita menyambut apa selawat tu. As-salatu tarawih min qiyami syahri Ramadhan athabakumullah. Yang datang bukan reti. Betul sungguh. Setahun dah tak datang. Kat belakang bunyi, jom balik. Bukan dia belajar pun, dia terus pergi je. Sampai dekat nak habis Ramadan baru dia, salah rupanya. Saya memang cerita mudah-mudah tuan-tuan. Mudah benar. Iya sungguh. Alah Tok Bilal pun baru tu je buka kitab. Kalau tidak dia pun lupa. Maka tu kita bagi tahu, tak payah baca panjang-panjang lah, baca simple-simple tapi tenang. Allahu Akbar. Imam meninggalkan bacaan doa iftitah sampai tak rasa rugi. Ini rugi. Satu kerugian. Baca doa iftitah tuan-tuan perempuan, doa iftitah ada 12 jenis. Yang kita tahu tu satu tu je. 12 jenis. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Hadis sahih Muslim. Bila-bila pun boleh baca fardu maupun sunat. Tak nak baca yang tu. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard ila akhiril ayah. Tak mau baca yang tu. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa bainal khatayaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Tak mau baca yang tu. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Ada berapa? 12 jenis bacaan yang semua boleh pilih sahih. Kita pilih nombor 13, sunat, tak payah baca. La ilaha illallah. Allah bagi 12, kau ambil nombor 13. Senang je. Allahu Akbar.
Kita baca yang mudah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ila al-akhiril ayat. Sampai ke surah nanti, baca yang pendek. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allahu Akbar. Udahlah. Cuma jangan pendek sangat. Mentang-mentang ustaz kata pendek. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Mai rakaat kedua. Alif Lam Ra. Amin. Janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Maka sebab tu kita harus memahami, ingat, tarawih ni benda rehat-rehat. Tak payah kelang kabut. Ini sampai kita punya tak tahu mana Fatihah kita. Tu imam tu kelajuan maksimum 110. Dia tahu dah lepas tu kena saman nanti, tapi dia langgah juga ikut suka. Tak, buat biasa-biasa. Tambah-tambah orang perempuan, urusan yang ada anak-anak kecil di rumah. Ya, orang urusan yang ada anak kecil. Anak-anak kecil ni, dia nak bawa ke masjid apa semua susah dia. Pakai pampers lah, nak tukar pampers lah, nak itu, nak ini, nak buat susu dia leceh. Seorang perempuan tak payah bersusah payah. Suami je pergi. Ini yang kita terkejut. Bila kita tanya, akak, mana abang? Abang kirim akak datang. Ke situ pula. Jadi orang perempuan solat je kat rumah. Solat isyak, habis solat isyak, bangun, buat 2 rakaat dulu. Solat. Niatlah mati. Ustaz, tak ada orang selawat macam mana? Ya Allah. Selawat tu kalau ikut dalam sunnah dia tak ada. Zaman Nabi tak ada. Cuma sebab kita nak mengisi ruang supaya sempatlah kita hela nafas bagi lega sikit, okey lah. Jadi kalau tak buat, tak adalah masalah pun. Maka buatlah 2 rakaat. Baca apa? Macam tadi baca, apa surah yang akak ingat, akak? Saya surah pendek dah tahu dah, nampak muka pun tahu. Maka buat je lah. Janji yang pendek tu 6,236 ayat terkandung dalam tu, maksudnya terkandung dalam Al-Quran. Dah selesai. Diulang inna a'tayna dengan wal asri. 2 rakaat lagi wal asri inna a'tayna. Okey tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nilai dia, tuan-tuan perempuan nak tahu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tengok amal kita ya. Nabi bagi tahu satu kumpulan ni, dan Nabi membai'ah seorang imam keluar jalan berdakwah bermusafir. Dengar cakap imam kita ni, ketua ni, ketua dalam perjalanan dan ketua dalam solat. Imam ni bila sampai waktu solat, dia berhenti, okey jom kita solat. Mereka pun solat. Imam ni, dia setiap rakaat, qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mai rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Solat lain pula, alam nashrah, sebelum dia rukuk, qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, wattini wazaitun, sebelum dia rukuk, qul huwallahu ahad. Sebaik solat lain pula, qul huwallahu ahad idza jaa nasrullah. Ya, kemudian qul huwallahu ahad, apa lagi dia campur. Tapi surah Al-Ikhlas ada pada setiap rakaat. 1 dan 2. Lama makmum komplain. Makmum kaki komplain. Ini bukan zaman ni ya. Zaman Nabi dah kaki komplain dah. Zaman ni lagilah komplain pakai WhatsApp. Tu kan. Zaman dulu lagi dia orang tanya, "Ya imam, dah tak ada surah lain ke? Qul hu aja memanjang. Bacalah surah lain." Imam kata, "Minta maaf, aku suka baca qul hu tu. Kalau hampa tak suka, hampa mai jadi imam." Jadi mereka semua tak berani. Pasal apa tak berani? Sebab Nabi SAW yang mengangkat dia menjadi imam. Sabarlah makmum ni, sabar sampailah selesai musafir, balik jumpa dengan Rasulullah SAW. Tu imam ni balik rumah dia, puak ni geram ni pasal tak balik rumah dulu pergi jumpa dengan Nabi. "Ya Rasulullah, minta tegur dengan tu imam kita. Qul hu aja sepanjang jalan." Tu kan? Ya.
Tak apa, kamu pergi jumpa dia, tanya apa yang dia sebab dia baca. Ini masalah kita. Kita dengar pelik tapi kita tak pergi tanya. Rasulullah kita pergi tanya. Maka pergi tanya, imam tu kata apa, setiap kali aku seronok baca, setiap kali aku baca, aku rasa aku jatuh cinta kepada Allah. Dan kemudian aku rasa kemurahan Allah Ta'ala dalam sana. Allahu Samad, dialah tempat bergantung, tempat aku bergantung, tempat aku meminta. Bila aku sebut Qul huwallahu ahad, aku yakin tak ada Tuhan lain melainkan dia. Aku jatuh cinta sangat-sangat dengan Allah Ta'ala. Dia balik pergi jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, dia sebut begini. Rasulullah kata, hampa jadi saksi. Tapi Rasulullah tak cakap kedah lah macam kita. Kan? Rasulullah kata, hampa jadi saksi. Saksi apa? Sebelum dia jatuh cinta pada Allah, Allah dah lama jatuh cinta kat dia. Dan hampa jadi saksi. Dia, tu imam kita, dakhalal jannah, masuk syurga. Pasal baca, Qul huwallahu ahad aja. Kita yang baca Al-Baqarah pun belum tentu lagi. Maka sebab tu nilai amalan kita bukan tengok tang banyak dia, tapi lihat kena tak dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang perlu kita jaga. Jadi orang yang nakkan kasih sayang Allah sebuah keampunan, jaga salat tarawih dengan baik. Tak sempat buat dekat masjid, no problem. Balik buat dekat rumah nanti sebelum tidur. Masanya bila ada orang kata, ustaz, saya letih lah ustaz bakar kuih. Baru hari keberapa dah bakar kuih? Oi, orang meniaga tertidur lepas isyak, jaga pukul 4 pagi. Alhamdulillah, boleh buat tarawih. Tak ada masalah boleh buat tarawih. Tarawih antara lepas isyak sampai sebelum subuh. Boleh? Tak ada masalah. Kerana tarawih itu nama dia as-salatul lail. Macam solat tahajud, solat di waktu malam. Kedua, ya, la'allakum tattaqun yang pertama, kedua keampunan. Kasih sayang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu. Ada lagi? Ada kan? Okey, baik. Yang ketiga, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila al-akhir al-ayah. Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Telah diturunkan kepada Allah turunkan kepada kita Al-Quran itu pada bulan Ramadan, yang dia tu hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia, pembeda yang hak dan yang batil, yang haram dan yang halal. Maksudnya begitu. Jadi sepatutnya kita merasai nikmat kasih sayang Allah bagi kepada kita Al-Quranul Karim, kerana dengan setiap bacaan Al-Quran, kasihnya Allah Ta'ala kepada hambanya yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW berbanding kasih kepada umat yang terdahulu. Umur kita pendek, jadi baca Quran alif lam mim dapat 10, dapat 30. Setiap huruf gandaan 10. Bayangkan kita baca surah Al-Fatihah ada 7 ayat, cuba kali dengan huruf kat dalam tu, kali pula dengan 10. Allahu Akbar. Nikmat. Kita salat 5 waktu, dapat pahala 50 waktu. Itu kenikmatan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia, tuan-tuan perempuan, dia ni selalu lupa. Dia lupa asal usul dia. Dia kadang-kadang dia sombong, dia takabur dan dia bongkak dengan tawaran Tuhan. Dia laju betul kalau Tesco buat tawaran. Shopping mall punya tawaran cukup. Lazada, Shopee, ya, 3 contohnya kan, ya. Dah macam-macam lu, berlumba-lumba manusia mengambil tawaran. Allah tawarkan kita daripada 1500 tahun dulu tawaran besar, tapi kita buat tak peduli. Hati-hati. Sebab kita ni bukan ada apa pun, tuan-tuan. Kita dicipta daripada tanah yang menyebabkan kepada bongkaknya iblis. Usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tak mau sujud dan hormat pada Adam kerana dia dicipta daripada api. Kita dicipta daripada tanah dan kembali kepada tanah. Malah kita ni betul-betul tercipta betul-betul daripada setitis air mani. Air mani bukan datang daripada langit. Kalau datang daripada langit boleh buat reverse osmosis. Air mani bukan datang bawah bumi. Bolehlah buat kukur dengan kowe buah mesin. Air mani datang daripada tempat pembuangan najis saja. Yang sombong sangat dengan Tuhan tu kenapa? Itu manusia. Nasib baik Allah tak cipta kita daripada emas 916. Kalaulah Allah cipta kita dengan emas 916, confirm jalan tak pakai baju, tunjuk emas berkata. Iya, tu manusia. Allah panggil hayya 'alas salah.
Hadis Muslim, Nabi kata setan berlari-lari sampai terkentut-kentut, takut. Hayya 'alal falah. Kita lari tidak, datang pun tidak. Rupanya kita tu lebih setan daripada setan. Kalau fikirlah. Iya sungguh. Dia pun tak peduli. Bukan pergi ke masjid tandanya tu. Maksudnya bila azan, ingat, nak solat. Tu. Kalau ada mesyuarat yang boleh tangguh sekejap kita pergi solat dulu. Tapi kalau mesyuarat tu penting sangat, tak apalah, habiskan, jangan keluar daripada waktunya. Tuan-tuan, manusia ni dia asasnya cukup cukup cantiklah penciptaan Allah Taala tu. Khaliqal insana fi ahsani taqwim, yang paling baik sekali dah. Lepas tu Allah kata juga, Allah cipta manusia dalam keadaan yang sangat dhaif, tapi Allah bagi iman dan akal sehingga manusia jadi sihat. Jadi elok, jadi cergas. Pernah satu ceramah ada orang tanya, Ustaz, bolehkah kita kata jangan jadi bodoh macam lembu? Orang Kedah dia kata ni, jangan jadi bodoh macam lembu. Saya kata, kalau bodoh jangan kaitkan dengan lembu. Ya, asasnya lembu tak ada bodoh macam kita. Yang bodoh kita. Lembu hidup jual 5,000. Kita hidup pergi jual dengan kencing manis, darah tinggi, gaut, agak-agak laku. Tak ada harapannya. Lembu sembelih, orang boleh makan. Kita mati, orang lain kena uruskan kita. Lembu, tanduk dia boleh buat bekam. Otak dia boleh buat sup. Otak kita mikir je menyusahkan orang. Iya, manusia. Lembu, daging bahagian pipi ni, Allahu Akbar, daging bahagian wajah ni, siapa yang pandai ambil macam Bangladesh dan Pakistan, marvelous. Muka kita, tengok pemeluat. Betul. Hidup menyusahkan orang, masuk kerja lambat, MC tak habis-habis, emergency leave, kerja tidur sepanjang masa. Memang meluat semua lah. Contoh. Lembu, dalam perut lembu, apa yang kita tak makan? Kecuali najis dia saja. Sarung najis tu pun kita makan. Usus besar tu, potong-potong, basuh-basuhkan dengan simen putih tu, kemudian rebus, cicah air asam, meleleh-leleh. Lembu tengok, lembu pun geleng kepala, ini pun kau makan. Iya. Tuan-tuan, telur lembu goreng kunyit. Agak-agak kita punya. Betul. Ekor lembu dah lama Tok Imam bawa lari awal lagi. Jadi sebenarnya kalau kita fikir manusia, kalau dia tak membangunkan diri dia di sisi Tuhan. Sebab itu dalam Quran kata, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dalam ayat tu kata apa? Ulaika hum. Mereka itu macam apa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Mereka itu macam binatang ternakan. Balhum adal, malah teruk daripada binatang ternakan. Siapa kata? Bukan Ustaz Amran. Allah kata. Kenapa? Apabila mereka ada hati, tapi hati tak digunakan untuk mengingati Allah. Apabila ada mata, mata tak melihat kebesaran Allah. Apabila ada telinga, telinga tak nak dengar seruan Allah. Ulaika kal an'ami balhun Allah. Mereka itu macam binatang ternakan, malah lebih teruk daripada tu. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang saya suka bermuhasabah diri. Ceklah umur saya 52 tahun. Saya lahir 17/5/1970. Ya, lahir 17/70, sekarang umur 52 tahun. Dalam tempoh 52 tahun, cuba kita cek ayat pertama, 5 ayat pertama yang turun di Gua Hira. Agak-agak hafal ke tidak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kadang-kadang orang tua macam kita, orang dewasa macam kita ni, dia buat lah, tak hafal lah. 1500 tahun dah. Bukan 15 hari. Tu. 5 ayat je mula-mula diturunkan. Tapi lagu Hindustan kekal. Iya. Kan, tukar-tukar tu. Tujhe dekha koi jana sanam, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ तो कहाँ जाए हम,
तेरे बाहों में मर जाए हम. Tu, ustaz pun hafal. Kenapa? Sebab benda tu selalu. Kami orang Kedah, orang kalau Ketih, Baling, Alok Stang, lebih kurang lah. Dia memang cukup dengan benda tu. Maka janganlah kita lalai daripada mengambil la'allakum tattaqun, hadiah pertama kasih Allah, dan kemudian keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keampunan ni kita kena ambil sungguh. Macam mana nak buat? Buat jaga tarawih, kerana tarawih itu sebuah keampunan. Mulut kita jangan berhenti untuk memperbanyakkan zikir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita ada rasa dosa besar ada lagi, tambah sikit lagi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampuni aku ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Kalau nak lebih panjang, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Tapi hak Nabi buat 70 hingga 100 kali satu hari itu apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam hati ingat, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Itu kemenangan paling besar. Kemenangan paling besar bukan kita solat tahajud 20 rakaat, bukan baca Quran 30 juzuk 3 hari, bukan. Kemenangan paling besar adalah seorang hamba bila dia mendapat keampunan daripada Allah yang Maha Pengampun. Maksudnya dia grab peluang tu, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi SAW dilaporkan baca Rabbighfirli tu, dia ulang Rabbighfirli sampai 10 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Tuhan ampuni aku, ya Tuhan ampuni aku. Sampai macam tu. Nabi fokus kepada keampunan walaupun Nabi itu digelar sebagai maksum, terpelihara daripada melakukan dosa awal dan kemudian akhir. Maka grab perkara yang kedua. Ya, yang ketiga kita sebut tadi apa? Ini Al-Quranul Karim. Ya, turunnya Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Satu lagi pula, kita orang Melayu, Al-Quran ni hanya buat jampi-jampian. Saya belajar ilmu perubatan Islam dengan arwah Datuk Ismail Kamus, Darussalam. Ya, memang ada dalam hadis kita ambil air dan kemudian kita baca surah Al-Fatihah, bukan baca Yasin. Baca Yasin pun mak asli tak tahu, mak itu tak tahu, langgar berkata-kata. Tak. Air kalau kita nak buat untuk air ubat ataupun air doa ke apakah, baca apa? Al-Fatihah. Sudah. Lepas tu doa. Itu yang Nabi ajar pada kita. Tak ada masalah. Tapi orang menggunakan agama untuk kepentingan duniawi. Ambil satu botol kecil, kalau kita beli satu karton tu, mungkin jatuh 1.5 kupang saja. Tukar dia punya stiker, buh stiker telah dibaca 30 juzuk, jual RM15. Yang buat tu pakai serban besar, pakai jubah besar. Hati-hati. Kismis patut beli sekian-sekian, lepas tu jampi pula dengan kismis, tak cerdik-cerdik, habis kismis tu. Ya. Anak nak ambil SPM, suruh ustaz buat air. Saya kata tak payah. Anak tu memang sepanjang tahun merah je. Baca buku tak nak, pergi sekolah tak nak, pergi tuition tak nak. Tiba-tiba kau ingat Islam ni ada miracle. Boleh minum je tiba-tiba pandai. Tak, Islam tak macam tu. Nabi berhijrah ke Madinah dalam keadaan koyak tapak kakinya. Makan masa berbelas hari. Perjalanan seorang manusia payah. Nabi pun buat solat jamak dan qasar kerana dia payah juga sebagai manusia. Tiba-tiba kita minum air, kita pun buatlah satu karton bagi minum, kembung perut tak lulus juga. Tu bahaya. Ada sebahagian depa buat air Al-Quran, depa pasang dekat reban ayam dan depa jual sampai RM22 sekilo. Kita pun terkejut pasal apa patut RM8, RM8.5 ya. RM22 sekilo. Organik, baguslah kalau organik. Tapi tak, ni biasa. Dipasang dengan speaker, dia kata ayam ni ayam sunnah. Kita pun terkejut, macam mana ayam sunnah? Kan ya? Ayam beriman lah kot. Kita baca tadi, Al-Quran, hudan linnas, petunjuk kepada manusia, bukan hudan lil hayawan. Tapi dia kata macam tu, kami memperdengarkan 30 juzuk Al-Quran bermula daripada telur yang ditetaskan sehinggalah dia dijual. Jadi ayam ni harga dia tinggi. Allahu Akbar. Ni tengok manusia.
Dia memperdagangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu dekat nak raya esok ada baju sunnah pula. Ada baju sunnah. Ada selipar, kononnya selipar capal Nabi. Sedangkan tak ada satu hadis pun yang cerita capal macam tu. Tak ada pun. Kita baca betul-betul baca hadis tak ada. Pandai reka. Dia reka lepas tu dia meniaga, dia guna nama Nabi. Macamlah kita terpaksa beli mahal dengan kurma Nabi. Sedangkan kurma tu bukan Nabi yang tanam lah ni. Semua bagi dia tanam. Ya. Tapi dia guna tu. Sebab jenis tu Nabi tanam dulu. Sayyidina Umar tanam. Dia jual sampai 110 sekian satu kilo. Itulah manusia. Al-Quranul Karim. Yang Allah turunkan ni, kita genggam tu syafaat yang Allah akan bagi. Tu kasih sayang Allah. Maka Al-Quran ni ada lima hal yang kita perlu tunaikan. Pertama, baca. Baca Al-Quran. Ustaz, saya tak erti baca. Hang kena mengaji. Ustaz, saya dah belajar tak pandai-pandai. Hang kena terus mengaji. Tak pandai tu tak ada masalah. Allah bukan nak tengok kejayaan seseorang. Tapi Allah nak tengok usaha seseorang. Ada orang kata, Ustaz, minta maaf, saya tu imam. Dia tu imam. Anak saya seorang pun tak berjenis. Tak berjenis, maksudnya berjenis-jenis lah ada ni. Dia macam-macam jenis dah. Ada yang jenihan kak taya, ada yang kena masuk geng ketum. Ya betul. Balik-balik kampung tu hilang sat. Di Kedah lagi teruk. Di Jengka, Pahang, Allahu Akbar. Kita sedih tengok budak-budak Melayu. Dia mabuk ketum ni tak tahulah kira cerita lah, macam-macam. Dia bercampur dengan segala macam kat dalam tu. Ya, ketum ni bagus untuk kesihatan. Kalau kita minum sikit-sikit untuk kesihatan badan, sikit-sikit buat ubat saja. Ini dia campur dengan ubat nyamuk lah apa gitu gini. Pening kita tengok. Kan saya kata Pak Imam macam ni, Allah ni dia cuma tanya kita apa yang kita dah buat. Hak tu saja. Pak Imam jaga tak anak? Jaga Ustaz. Baca Quran, jaga. Tapi depa tak mau gak. Maka tu tanggungjawab depa lah. Kenapa Ustaz? Saya malu. Tak payah malu. Nabi Adam, anak dia pembunuh. Anak Pak Imam baru mabuk ketum ya. Nabi Adam, anak dia pembunuh. Bunuh adik sendiri. Kan? Kalaulah bini ustaz tak mau dengar cakap. Tapi bini saya dengar cakap. Okay, ya? Bini ustaz tak dengar cakap. Maka sabarlah. Pasal apa sabar? Sebab bini Nabi Nuh bukan tak dengar cakap. Kafir terus. Bini Nabi Lut lagi tak dengar cakap. Nabi Lut turun ke sini, dia turun ke sana. Penyokong LGBT. Kalaulah kita kata adik-beradik kita ni apa ni perangai, seorang tak mau ambil berat sana, seorang tak mau ambil, seorang tak mau ziarah, seorang tak mau main rumah. Dah adik-beradik Nabi Yusuf campak Nabi Yusuf dalam perigi buta. Lagi teruk. So ujian kita tu kecil saja. Sangat-sangat kecil. Maka grab Al-Quranul Karim, baca. Kemudian fahami Al-Quran. Ini perkara paling penting yang perlu diambil berat oleh kelompok kita Melayu, Jawa, Banjar maupun Rawa. Dia suka baca Quran ni orang perempuan mengaji Quran, Allahu Akbar. Belajar daripada ada gigi sampai tak ada gigi. Tanya orang perempuan, akak ni nun mati jumpa tak? Allah Ustaz, dengung 2 harakat, irfaq hakiki. Ustaz cuba tanya dengan abang. Pi tanya laki dia, bang, ni hukum nun mati, mati terus. Buat ngerti. Orang perempuan bagus dalam hal belajar tu semua tak ada masalah. Belajar, tapi belajar memahami Al-Quran penting. Saya lebih tekankan tadarus Al-Quran, baca 4-5 ayat, baca terjemahan, baca tafsir, supaya kita faham isi kandungan Al-Quranul Karim. Jangan baca dalam keadaan kita buta. Okey, baik. Yang ketiga, amal. Baca, faham dan kemudian amal. Apa yang ada kat dalam tu, qalu sami'na wa ata'na. Terus beramal. Yang ketiga, cuba hafaz. Cuba hafaz. Saya ada pernah jadi ada Tok Wan dengan Tok datang. Atuk-atuk lah, atuk dengan nenek datang dekat pusat tahfiz. Dia kata, Ustaz, terima kasih banyaklah ada. Saya nak tanya sikit ni, cucu saya ada 2 orang sini. Tapi nak tanya sikit lah, anak-anak buah Ustaz ni kadang-kadang mungkin dia orang mengajar tak betul kot. Kita pun terkejut. Kenapa? Sebab si adik dapat 8 juzuk, si abang baru 4 juzuk. Sedangkan 2 beradik tu, dulu datang, alif berta pun tak tahu. Tapi Alhamdulillah, okeylah kita. Ya, dia kata adik dapat 8 juzuk, hafal, abang dapat 4 juzuk. Dia kata tak sepatutnya Ustaz. Kan dia? Saya kata Alhamdulillah, atuk dengan nenek. Adik dapat, cucu yang adik tu dapat 8, cucu yang abang tu dapat 4. Agak-agak atuk dengan nenek dah berapa juzuk? Sampai sekarang tak datang.
Kita kalau hidup suka cari salah orang, sampai bila pun kita tak nampak kelebihan yang dia ada. Iya. Kan, pasangan hidup, saya menikah dengan isteri saya yang baru ni lah. Selepas kematian isteri, perempuan kena bagi tahu tu. Sebab mereka selalu kata, ustaz tak ada ajar lain. Tu mereka kata, tak. Isteri saya meninggal, breast cancer, stage 4, pergi ke tulang dan sebagainya. Kemudian saya menikah dengan isteri yang baru. Dan kemudian pesanan saya paling awal sekali, yang dia grab sampai sekarang. Saya kata jangan sibuk mencari kesalahan pasangan kita, sehingga kita kehilangan waktu untuk merenung kebaikan dan kelebihan yang dia ada. Kita duk sibuk kata, ni salah. Kita kehilangan waktu untuk melihat kelebihannya. Mungkin orang perempuan dapat suami yang tidak romantik. Tak romantik. Tarikh hari jadi, minta maaf tarikh hari jadi. Hari ni pun dia tak tahu apa hari bulan, hanya dengan tanya tarikh hari jadi. Ya, betul. Jangan pergi tanya. Orang perempuan jangan tanya, bang, awak ingat tak baju warna apa saya pakai masa kita jumpa dekat Padang Kota Lama 1979. Lah, hang pi pasar pagi tadi pun dia tak perasan baju apa hang pakai. Jangan. Sebab apa? Minda orang lelaki diletakkan untuk fikir benda yang besar-besar. Kadang tak nampak, dia tu tak nampak macam kasih sayang. Tapi selama dia duk jaga ahli keluarga dia tu, siang malam pagi petang berhempas pulas. Dan dia tak minta kat siapa-siapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Duit tak ada, dia mana ada mengadu dengan bini? Tak ada, relax. Ada, sabar, cuma ambil masa sikit lah. Sikit. Dia memang macam tu. Tak pernah menolak lah. Biasanya suami macam tu. Kalau saya lah, kita tak tahu orang lain. Kan ya? Tapi dia memang macam tu. Maka kelebihan ada tak? Ada. Isteri pun macam tu. Ada suami dapat isteri pandai masak, tapi rumah bersepah-sepah. Peti air duduk belah ni, mesin basuh, nak masuk rumah basikal lintang bukan, kena kona baring baru boleh masuk rumah. Tapi hang habang saja nak makan apa, bom campak jadi. Saya Allah bagi macam tu. Isteri dulu kurang pandai masak, arwah. Tapi kemas rumah. Kalau dia masuk hospital, kita cari kopi tak jumpa, gula tak jumpa, selok dalam tak jumpa, apa pun tak jumpa. Sungguh. Tapi dapat hak ni, dia muda, 29 tahun. Ya, dapat yang muda dan dia mengemas tak serapi yang dulu. Tapi masak, alhamdulillah. Habang saja nak makan apa. Akhirnya 6 kilo tambah. Allah Rabbi. Maka kita melihat kebaikan apa yang dia ada. Tu renung yang itu. Jadi kita nak renung yang ni juga. Maka hafaz cara yang baik. Hak mana kita boleh hafal, kita hafal. Paling tidaklah tuan-tuan, ambillah surah-surah lazim daripada surah Ad-Duha sampai An-Nas. Jangan khatam waktu naik pelamin aja. Khatam hafazlah paling tidak surah-surah ni. Surah-surah ni kita selalu terkucil dekat lam yakunil lazi tu dia. Dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hak lain rasanya tak ada masalah pun. Ya, dengan umur yang kita ada ni, gunalah kesempatan untuk usaha hafal sikit. Dan last sekali daripada 5 perkara tu apa dia? Kita share Al-Quran, ilmu dengan orang lain. Kita tak pandai. Jadi dalam grup WhatsApp kita pagi-pagi bawa keluar surah An-Nas satu, masuk macam tu. Dah cukup. Bawa keluar surah. Yang ni kita dah tentu dah sahih. Tapi hadis kena jaga-jaga. Sebab kalau kita tak mengaji hadis, kita letak hadis palsu. Maka itu kelebihannya. Saya ulang balik. Kelebihan yang pertama, la'allakum tattaqun, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah bagi keampunan, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Allah bagi Al-Quran untuk jadi syafaat. Dan last sekali yang keempat, Allah bagi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu, Al-Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama. Lebih baik daripada 84 tahun nikmat pada satu malam tu. Jadi kita kena usaha, ya, cari sepanjang Ramadan. Beramal, bukan cari, beramal sepanjang Ramadan. Tak kuat Ustaz. Beramal separuh akhir Ramadan. 15. Beramal 10 akhir Ramadan. Sehinggalah Nabi kata, kalau kamu tak cukup kuat, maka pilihlah hari-hari ganjil yang terakhir. 21, 23, 25, 27 dan 29. Apa yang perlu kita buat? Siang puasa dengan baik, malam jaga tarawih. Kalau tak boleh buat tahajud, tarawih tu dah dikira tahajud.
Banyak minta ampun. Hari-hari ganjil yang terakhir tu, banyak buat apa? Siang jaga puasa, bagi mahal puasa kita tu. Malam solat tarawih bagi selesai, dan banyakkan istighfar, lalu minta ampun seperti mana apa yang Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, seandainya malam Lailatul Qadar tiba, apa doa yang patut aku baca?" Rasulullah kata, hendaklah kamu membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pemaaf, kau suka memberi maaf, maafkan aku ya Allah. Semua malam tu zikir yang tu je. Kerana kemenangan besar adalah kita dapat keampunan untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dapat? Ustaz, perlukah tengok tanda-tanda? Tak payah. Ustaz, macam mana kita nak tahu malam tu Lailatul Qadar? Hang ikut sunnah Nabi malam ke berapa? Hang dapat. Dan tanda malam tu sunyi ke apa ke? Malam 29 Ustaz. Nampak sunyi. Memang orang balik kampung sunyi lah. Betul. Tak ada lori-lori main semua, pot ni semua tak ada lah. Masa tu orang cuti balik kampung. Memanglah. Dah dia kata ada dalam kitab tulis, kalau hang nak tahu malam tu Lailatul Qadar, ayam panas dia jadi sejuk. Hang pergi celuk lah kalau nak rasa. Kan? Lepas tu tiba-tiba, Ustaz, saya duk renung. Pokok, tak ada lagi pokok yang sujud. Kalau sujud tu tumbang lah tu. Tak. Kita tak perlu tahu bila berlakunya Al-Qadar. Tapi kita kena tahu hang usaha ke tidak untuk beramal pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Dapat. Confirm dapat. Cuma 1000 tahun tu semua orang dapat ke? Kalau malam tu ikut prestasi solat kita lah. Kalau kita minta ampun mungkin dapat 90%, mungkin dapat 80%, mungkin dapat 20%. Kan ya? Orang perempuan 10 akhir Ramadan, tolong kita bantu suami untuk bangunkan semangat mencari Lailatul Qadar, jangan bawa mereka mencari Lailatul Qamdar. Itu yang tu nak beli kain. Dia jangan. Ya, yang tu saja. Dan last sekali nak pesan, kurangkan dengar lagu raya. Ya, tengah-tengah semangat tengah semangat. Buka-buka radio ke, bergema suara takbir di angkasa, selembut bayu meresap ke dalam jiwa. Meleleh yak mata. Masa semayang tadi tak meleleh pun yak mata. Dengar lagu raya meleleh yak mata. Maka jom kita perbetulkan apa yang patut. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan. Silakan. Kalau ada soalan. Baik, sila. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz, apakah hukum memaksa solat tarawih dalam keadaan yang sangat letih dan mengantuk kerana rehat dan tidur yang tidak mencukupi? Jawabannya adalah solat tarawih tidak boleh dipaksa apabila dia tidak berada pada situasi yang apa kita panggil situasi yang lengkap. Maksudnya dia pening, dia mengantuk apa sebagainya yang menyebabkan solat dia tiada harga. Maka beri ruang kepada dia selepas solat Isyak, hang tidur dulu. Tidur dulu. Kerana solat tarawih masanya daripada selepas Isyak sampai sebelum subuh. Maka kita boleh bangun pukul 5 ataupun 5, sebab kita pun jenis solat cepat ni kan. Jadi ambil masa setengah jam pun boleh selesai. So jangan membuat hukuman yang Nabi kata sunat, kita paksa menjadi fardu dan wajib, jatuh berdosa kepada kita, kepada orang yang meletakkan paksaan ke atas orang tersebut. Nombor 1, sebab hukum ni sunat. Nombor 2, sebab dia berada dalam situasi yang tidak sesuai untuk melakukan ibadah tersebut. Maka bagi dia istirahat dulu. Tidur ni sebenarnya, kalau kita boleh tidur 1 jam dengan tidur yang begitu lelap, saya rasa cukup memadai dah. Lepas tu dia bangun, insya-Allah dia akan fresh untuk buat solat tarawih tu. Ya, boleh buat, tak ada masalah, tapi buat dalam keadaan yang fresh lah. Cuma pada kita yang dah tidur pun lemah, mau kena luku kepala. Tu kan. Sikit mengantuk, kita kena paksa diri kita. Untuk orang memaksa tak boleh, tapi kita, kalau kita paksa diri kita, kita dapat kebaikan sikit lah. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya.
Soalan saya Ustaz, sebagaimana yang kita tahu ada negara-negara yang tak seimbang waktu malam atau siangnya. Contoh negara-negara yang terletak di kutub utara. Mereka memiliki jam siang dan malam tidak seimbang. Bahkan saat musim panas tiba, negara mereka tidak ada waktu malam. Fenomena ini disebut dengan midnight sun. Ini merupakan fenomena alam di mana matahari bersinar selama 24 jam. Jadi Ustaz, bagaimanakah kaedah berpuasa untuk negara-negara yang sebegini jika waktu fenomena tersebut jatuh pada bulan Ramadan? Baik, soalan tu panjang, dia nak bagi kita faham. Kan? Okey, baik. Kutub utara yang matahari tu tak ada gelap, dia terang pintu kan. Jenuh lah puasa 24 jam. Sebab terang dah. Ulama mengatakan bahawa mana-mana tempat yang tidak boleh menggunakan konsep yang normal, maka dia mengikut waktu Mekah. Waktu point Mekah, Mekah atau Madinah, dia mengikut. Kata Mekah dia 14 jam satu hari, maka dia buat 14 jam satu hari. Daripada pukul berapa, ikut waktu Mekah. Itu sahaja. Dia menyelesaikan balik kepada satu tumpuan. Sebab dia tidak boleh menggunakan konsep negeri yang normal. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya. Baik. Saya soalan, saya ada satu situasi ni Ustaz. Saya pernah sebelum ni berpuasa di Mekah lebih awal satu hari. Dari mereka yang berpuasa di Malaysia, apabila saya balik, puasa saya sudah cukup 30 hari dan orang di Malaysia masih berpuasa lagi. Adakah boleh saya berpuasa dan berhari raya? Cepat betul nak raya. Cantik. Soalan tu cantik. Memang ada orang pergi umrah. Mereka pergi umrah, mereka puasa awal satu hari. So, mereka balik main macam mana? Simple. Hang duduk di mana waktu tu? Hang duduk di Mekah. Hang kena ikut Mekah. Hang duduk di mana waktu tu? Hang duduk di Perlis. Hang kena ikut Perlis. Dah, habis cerita. So, di mana kita duduk, di situlah hukum kita. Ya, walaupun, Ustaz, mana Aci 31 hari? Dia bukan pakai Aci buka pintu. Dia pakai hukum. So, kalaulah kata kita balik di Malaysia untuk sambut raya, maka sambutlah raya mengikut sukatan dan ketetapan di Malaysia. Wallahu a'lam. Habis ikut? Dah? Ada lagi? Tambahan? Tak ada nah? Okey, baik. Moga-moga Allah bagi kebaikan. Cuma saya nak kongsi, minta maaf Datuk lah, nak kongsi sikit. Sempena bulan Ramadan ni, siapa-siapa yang teringin nak bersedekah, sebab kami tengah mengumpul lebih kurang baki ada lagi 13,000 daripada 136,000 untuk wakaf beli van. Van tu kami dah beli dah dengan duit kawan-kawan kita apa semua ni. Jadi sekarang ni van tu telah sedang diguna pakai oleh Madrasah Puteri kami. Madrasah Puteri ada 20 orang, van tu untuk 18 seater. Jadi kita dah beli, kemudian kita ada baki 13,600 macam tu lah. Belum cukup, tidak mencukupi 136 tu. Saya ingat kalau siapa-siapa yang berkeinginan, saya sangat-sangat mengalu-alukan. Daripada wajah-wajah orang beriman pagi ni, saya rasa selesai kot hari ni. 13,000 tu, tak banyak mana. Lain macam ke gelak ah. Okey. Baik, moga-moga Allah bagi kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.